Okay, let's go. 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 Selamat kembali ke podcast Okay Let's Go. Dan sejujurnya bila kita announce dekat social media yang kita nak bawa Dato' Alif Shukri ni, ada yang cakap kenapa kau nak bawa dia nak apa orang kata tu, attention lah dan seumpamanya. Nak glamour lah. Nak glamour. Tak payah interview lah, buang masa kasih attention. Ni semua saya tengah baca ni, Tapi Kutuk lagi. nanti kalau dimuat naikkan Spotify, mereka akan dengar benda ni. Mereka akan dengar benda ni. Macam mana dalam keadaan psikologi followers Dato' Alif Shukri sama ataupun agak berbeza, atau you dah block orang-orang yang haters you? Oh, saya suka haters saya. Bagi saya haters ni lah akan menyebabkan kita naik. Sebab bila dia benci kita, that's mean dia mengikuti kita dan dia menyayangi kita. So jangan benci dengan haters. I see. Selalu memuja mereka dan kadang-kadang kena bagi macam gaduh-gaduh manja. Okey, apa yang Datuk selalu lakukan bila ada haters? Adakah macam Datuk belanja dia makan ke? Pernah paling sweet sekali Kri pernah buat untuk haters? Paling sweet sekali. Kri biasa akan buat bila dengan haters ni, suka buat diorang marah, suka macam respon balik. So bila lagi diorang marah, sebab bagi saya marah tu seksi. I see. Apa? Saya lagi kata babi kau, bangsat kau. Oh, kasih balik. Kasih balik ya? Fir'aun kau. Lagi saya suka. I see. Sebab saya macam apa namanya, saya akan balas, tapi biasanya saya nada balas saya tak kata orang babi ke celaka, saya tak nak. Bagi saya bila saya balas macam tu mempamerkan sikap saya yang buruk. So saya cakap, dah kenapa? Engkau nakkan sebenarnya kan? Engkau tak mampu kan? Jangan-jangan saya macam reply kasih psikologi balik So saya tak akan maki orang babi bangsa sebab bagi saya bila orang kata apa namanya suara kau kepit, suara kau macam ni saya akan kata sebenarnya kau jealous, suara aku lebih sedap dari suara kau. Lepas tu orang balas tu. Okey, ini ada engagement lagi banyak lagi. Macam itulah. Ini ada rangkaian 3 soalan dalam satu daripada Siti Murni ni bertanya. Saya akan terjemahkan. Dia tanya, how do you get good people to stay and work with you? Bermaksud macam mana Kri ni dapatkan orang-orang yang baik untuk kekal bekerja dan kemudiannya kekal bersama-sama dengan Datuk ni. Sebab kita tahu kadang-kadang kita terlebih baik dengan bekerja, dia boleh naik kepala lah, larikan duit dan sebagainya. Dan Dato' Alif Shukri pun pernah muat naikkan benda ni juga. Macam nak cari orang yang baik dalam pekerjaan untuk nak bekerja dengan kita ni? Terima kasih apa namanya Abang Zam. Very good question. Okay, Zam. Sebenarnya saya ada more than 300 pekerja. So pekerja ni macam you main judi. So you don't expect you dapat pekerja yang bagus. Dan pekerja ni dia kalau nak berhenti dia tetap berhenti. So you bagi gaji banyak ke sikit ke, is very subjective. Ada orang cakap I punya gaji $2,000 banyak. Ada orang kata $2,000 sikit, I nak $5,000. Dapat $5,000, dia orang kata $10,000. So bagi saya benda ni very subjective. So apa yang saya selalu buat, yang saya selalu amalkan adalah treat mereka seperti member. Dan jangan expect dia orang akan kerja forever dengan you. So kalau dia dan saya tak pernah beranggapan diorang akan long lasting dengan kita. Mana-mana company big brand dekat dalam dunia ni pun orang akan berhenti, datang dan pergi datang is a normal. So bila you ada pekerja, contoh ya, umur I 22 saya seronok kerja sebagai kerani. Umur I 35 I nak jadi supervisor. Umur I 40 I nak jadi manager. So setiap umur, every age, every single, setiap masa kita akan berubah. Contohnya, saya tak akan jadi Alif Shukri yang 5 tahun lepas. Alif Shukri akan berubah setiap masa dan setiap detik dan setiap location dan setiap keadaan. I see. Okay. Jadi bila orang bercerita pasal macam mana nak maintain, macam mana nak ada pekerja yang baik, bagi pandangan saya, pekerja akan berhenti dan datang dan akan datang. Yang nak maintain is maintain, dan untuk treat dia jadi, sebab every masa adalah destination. What is destination? Bila umur you 22 tahun, you akan jumpa orang ni. Itu destination you. So saya selalu beranggapan, make it every destination is a nice memory. So setiap nice memory. Sebab tu bila orang cakap dengan cakap dengan saya,
saya akan pastikan setiap umur saya tak akan ketinggalan untuk melupakan memori tu. Saya akan buat yang terbaik for that age. Wow. Saya dah habiskan ni dulu. Ada lagi 2 soalan. Soalan kedua yang Siti tanya. Janganlah sikit sangat soalan, tanyalah banyak-banyak. What is your management style? Macam mana? Ada orang dia kena kongkong, dia micromanage. Setiap benda dia lakukan, dia nak A, B, C, cara dia. Ada orang dia happy-happy, cakap tak apa, you buat style you, asalkan KPI I dapat, asalkan sales I dapat, I tak kisah, akan ikut cara you, tak apa. You punya cara management macam mana ni bila you run you punya company? Okay. Saya punya company ada 2. Pertama, my own salary. Saya punya gaji lebih kurang RM300,000 sebulan. Sama. High five, sama. No. We need to collaborate, Datuk. We need to collaborate. Itu gaji saya. So, tapi saya punya tax pun tinggi ya. Okay, gaji tinggi, tax pun tinggi. Dah bayar tax kan? Bayar. Tanya je. So, apa yang saya nak share dengan you all, saya dapat gaji, saya ada job scope saya. So you kena buat semua benda yang you kena buat. So saya punya part time job scope saya macam saya jadi duta untuk Jintel. Baru-baru saya jadi duta untuk Jintel Pesan Urut. So benda tu saya punya sendiri. Lepas tu saya dapat jadi tahun lepas saya jadi duta untuk Samsung. So duit saya sendiri. So benda-benda tu macam saya buat lagu, duit saya sendiri. So benda-benda tu akan kalau untuk bekerja, company akan set, okay Syukri, you kena buat live 1 hari 2 kali. Okay Syukri, you kena buat design tudung sebulan 10 live, you kena live. This is my job scope. Sebab saya tak bekerja. Ramai orang ingat saya bekerja 8 malam 10 malam. Kerja saya adalah buat live tu adalah kerja saya. So macam anda, korang menyembang ni, tu buat apa ni? Menyembang, menggentil-gentil, borak-borak. Macam mana tahu kita gentil? Macam mana tahu kita gentil? Gentil apa? Keri? Boleh cakap kat sini, awak malulah kita. Yelah. Nanti off-cast nanti boleh bilang kita ya. Kita lapar nanti ya. Teruskan. Teruskan. Okay, so kerja saya adalah bercakap dengan orang juga. Cuma bila saya bercakap pasal produk, view akan kurang. View akan kurang. Jadi orang selalu beranggapan waktu company baru nak grow up, saya adalah sales marketing, saya adalah customer service, saya adalah cleaner, saya adalah accountant. So bila ada semua cukup pekerja, saya dah hire duta. Saya pernah bayar Era Fazira, saya pernah bayar Farah Sanda, saya pernah bayar Bella Astila, a few celebrity. Wow. Tapi impact dia tak sekuat saya. Jadi saya terpaksa buat kerja tu. Jadi walaupun orang nampak saya macam gila glamour, tapi saya terpaksa sebab glamour yang make duit. Marketing lah. Kan? Okay. Ada soalan lagi? Dia belum jawab lagi soal management style ni. Kalau you jaga orang macam mana? You tiger kalau management saya dah tak jaga orang dah. Sekarang ni manager saya, GM saya akan jaga. Saya pun dijaga oleh orang. Wow. Dah automation lah dia punya ni. Business dah automation. Saya dijaga oleh orang. Contoh kan, esok pagi nak buat apa, saya ada 4 orang PA yang akan jaga saya. So dia akan jaga untuk corporate lain, personal lain. Lepas tu saya punya butler lain, saya punya setiausaha. So dia lain-lain yang berbeza. Sebab kadang-kadang saya kena ada job scope untuk penceramah. Lepas tu saya punya event, itu orang lain. Lepas tu untuk IG review. Kalau you all tengok saya punya IG Facebook, hari-hari akan ada orang jaga. So benda-benda tu semua duit. So kalau untuk office pula, saya kena sign check, saya kena make sure pekerja cukup, result saya okay, saya bayar ke USP, so LICN. So itu corporate office. So dia tak boleh campur. Kalau biasanya pekerja-pekerja saya akan jumpa dia sebulan 2 kali untuk kita buat meeting. So dia akan cakap contohlah result company, target kita untuk bulan ni 1.5 juta. So macam mana dapat 1.5 juta? So dia kata Datuk kena buat live. So lepas tu siapa yang akan untuk menjawab video tu? Siapa yang bahagian editing? Siapa yang bahagian content? Siapa yang, so benda tu kita orang dah buat macam standard, macam robot punya kerja. Yalah. Yang butler tu buat apa tu? Butler gosok baju lah. Butler ni macam unik sikit. Tak ramai orang Malaysia ada butler tu. Sebab bila masa COVID ni, saya akan letak dia kat rumah.
waktu saya tak COVID ni, saya contohlah pagi saya kat Johor. Tengah hari saya kat dekat Perak. Malam saya kat Kelantan. Macam tu. So butler ni dia akan settlekan saya punya baju-baju semua. Biasanya baju saya. Dia akan buat masakan saya. Sebab saya makan makanan yang premium. Macam ni kan, ayam bakar. Saya tak makan goreng-goreng. Ya. Itu kita punya Datuk, kita punya breakfast memang gitu je Datuk. Kita punya gaji sama kan, 100,000 juga. Itu breakfast. Tapi lepas tu saya makan brown rice. Saya makan sama. Biasa tu. Saya Biasa makan minyak. Saya makan minyak zaitun. Minyak zaitun. Jadi saya sengkak pakai minyak zaitun. Kelak. Memang hebat. Din. Memang juara lah. Nak menang je Okay Datuk, sorry Datuk. Yang ada soalan ni daripada Siti. Siti bertanya, you ada main cryptocurrency tak? Crypto you main tak? Apa pendapat Datuk? Okay, sebenarnya saya tak boleh ulas isu tu sebab saya adalah duta dia. Apa coin Datuk? Ini dah umumkan ke belum ni? Belum bagi umum kan? Saya tak boleh ulas benda tu. Tapi you all pun ada nampak few dah guna. So benda-benda tu macam saya ni, kalau you perasan, saya tentu pasal saya punya pemikiran saya sebelum ni, saya ada pelupa dan sebagainya. Tapi saya tak ada ulas lebih panjang sebab saya jadi duta dia. So lebih baik saya stop soalan tu. Wow. Awesome, man. That's fantastic. Datuk tadi cakap ada macam lupa-lupa. Tapi macam mana bisnes Datuk ni boleh berjaya sangat-sangat? Sebab adakah orang mengingatkan Datuk? Macam mana style Datuk berfikir ni sebenarnya? Okay, ramai orang tak tahu sebenarnya. Saya sendiri terkejut tau. Contohnya kan baru-baru ni saya dapat offer untuk kursi urut, kan, telefon, dan bayaran dia is not cheap. Dan saya nak share dekat sini, bila you mengutuk orang tu, sebenarnya banyak orang corporate yang memandang. Dan sebenarnya orang tu pun nak collaborate dengan you dan benda ni memberi keuntungan. Keuntungan dekat. Dulu saya tak rasa tau. Dulu masa saya buat mula-mula dulu saya ada Friendster. Saya ada Friendster. Kawan saya daripada 5,000 saya buat 5 account. Saya ada MySpace, saya ada 200,000 kawan. Waktu tu saya malu dengan suara saya. So saya akan ambil gambar banyak-banyak, tapi saya takkan buka suara. I see. So apa yang saya notice, saya tekan kat sini, apa yang you malu, itu yang orang nak tengok. I see. So jangan malu. Wow. Jangan malu. That's fantastic advice. Dan cuma nasihat saya, jangan malu tapi jangan buat benda yang mengaibkan. Banyak orang terlalu ikut benda-benda yang tak bagus. Contoh, kalau benda tu memang melanggar akidah ataupun melanggar hak setiap negara, you jangan buat. Banyak orang salah step. Dia nak terlalu glamour sampaikan dia langgar border agama dia, role negara dia. So orang yang naik pun terjatuh sebab nak viral sangat. I see. Sometimes viral too much tak bagus. I see. So you kena pandai main flow dia. Flow dia macam it's not easy. Easy come, easy go. You know, easy come, easy go. Lagu tu. Easy come, Easy go. Would you let me go, Bismillah? No, we wanna let me go. Soalan. Okay, kita ada soalan. Razi boleh saya tanya satu soalan? Ya, silakan Razi. Silakan Razi. Soalan panas Kri yang baru-baru ni berlaku lah. Yang mana saya rasa amat berbangga. Memang saya betul-betul ingin ia berlaku. Apa benda ni? Tapi ia tak berlaku, Kri. Apabila Kri ingin menjadi PM Malaysia. Okay. Yang ke-9. Apa soalan dia? Jadi soalan dia, apa yang memberi Kri confident untuk mendapatkan sokongan dan juga vote daripada all the netizen untuk sokong Kri menjadi PM? Okay, sebenarnya ramai orang tak tahu sebenarnya this is my big dream. Big dream. I'm very serious to become Prime Minister. Oh, ya ke? Wow. Terus bahasa It's Inggeris not nak berbual. It's not joke. Very good. It's not joke. Okay. I'm serious. Dan this dream when I'm start Raja 1, saya memang nak jadi Perdana Menteri. Dan InsyaAllah dalam tahun depan saya akan masuk bertanding. Wow. Kawasan mana? Okay, first saya hanya buat benda ni just untuk saya punya kawasan area Petaling Jaya. Okay. Sebab tu saya punya macam viral, saya tak nak over sangat sebab saya nak when my age
40 tahun, I want to become serious and my business going very well. So I nak make sure duit I ada banyak supaya bila I jadi orang politik, I akan declare how much I have. So saya nak saya menjadikan Donald Trump one of my idol. I see. So saya rasa kalau you all tengok multi-billionaire semua ada connection dengan Perdana Menteri. So why should I become tak boleh jadi? Kadang-kadang you can angan-angan is free. You know, angan-angan is free. Why you nak jadi apa? You nak jadi pegawai kerajaan. You nak jadi jusah. For what? You must go up. Mungkin you akan impian nak jadi Perdana Menteri. Mungkin you akan jadi Menteri Usahawan, Menteri Pelancongan. So I start from now, I tengok respon orang, okay. Bila you tengok orang benci you ada mungkin 100, tapi yang menyukai you 1000, doesn't matter. I see. Okay, so, saya nak tanya. Saya nak tanya Dato' Ali Shukri ni, kalau seandainya dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia dalam keadaan COVID sekarang ini, apakah yang Dato' Ali Shukri akan lakukan selaku Perdana Menteri Malaysia? Apakah yang akan anda lakukan? Sidang ni interview ni. Terima kasih kepada panel hakim yang arif lagi bijaksana. Silakan Dato'. Silakan. Berdirinya saya di sini sebagai Dato' duduk ke diri sebenarnya tu? Itu macam duduk je. Oh, duduk. Dato' diri. Dato' acting sikit macam Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia, Dato' Ali Shukri. Terima kasih kepada pengacara majlis Tuan Zah, berdirinya saya pada hari ini, iaitu Perdana Menteri Malaysia ke-9. Hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Razli dan juga Tan Sri Din Muhammad kerana sudi Muhammad mana sempena menangani COVID-19. Bila kita berbicara mengenai COVID, pastinya Dato' dekat sikit Dato'. Mikrofon. Mikrofon. Ya, mikrofon. Teruskan. Kau jadi Perdana Menteri, kau sudah rapat. Sebab mikrofon tak dengar. Perdana Menteri. Mikrofon tak dengar. Teruskan dengan ucapan. Apa perubahan untuk Malaysia? Okey, perubahannya adalah saya akan menggunakan duit yang ada di Malaysia ini khususnya duit simpanan khususnya lebih kurang lah tu. Ya. Maafkan saya. Teruskan. Okey. Khususnya simpanan pekerja untuk kita membuat total lockdown di mana kita melihat program yang dianjurkan sebelum ini tidak efektif kerana masyarakat Malaysia khususnya masih berdegil. Oleh itu kepada semua rakyat-rakyat semua, jangan takut. Kita akan hentikan teks. Kita akan hentikan pembayaran kereta dan juga segala aktiviti Malaysia akan kerajaan akan tanggung lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, diorang buat lockdown. Saya geram lah diorang buat lockdown. Tetapi aku dah mula. Tetapi lockdown tu tak diikuti. Sebab apa? Sebab Malaysia masih struggle. Kami tak ada saya taklah komplain. Maksudnya saya tak nak komplain lebih-lebih. Nanti saya kena ban. Kami perlukan makanan. Kami perlukan nak bayar sewa, nak bayar tax. So kami tak boleh survive. I see. Jadi bila banyak sangat orang keluar, banyak sangat orang berjumpa, kalau you buat total lockdown 2 weeks daripada you buat lockdown macam ni nak dekat 2 tahun, I think rakyat lebih struggle. Biar 2 minggu jangan keluar daripada 2 tahun. Now Malaysia is very struggle. Apa antara contoh yang you cakap Malaysia tengah struggle ni? Sebab ada kalanya kita tak dapat lihat menerusi akhbar dan sebagainya, ada yang tak ditulis. Apa yang you dapat gambarkan keadaan Malaysia sekarang in terms of economic struggle yang you nampak? Okey, banyak sebenarnya, antaranya syarikat gergasi Malaysia seperti Topman, Zara, tutup kedai kat sini. Lepas tu elektrik punya kilang besar-besar tutup. Pekerja saya open interview untuk kerani 2 orang je yang nak bekerja dengan saya dapat permohonan lebih 20,000 orang. 20,000 orang nak pakai 2 orang. So you just imagine, banyak orang yang sebelum ni orang kata degree, ada master, terpaksa buat Grab Food Panda everywhere. Dan duit Malaysia jatuh teruk.
yang paling mengecewakan saya, bila kita dah jual barang murah, orang still tak afford beli. I see. Lagi banyak penjual daripada pembeli. You faham tak? Lepas tu sekarang ni kat Malaysia, tepi jalan dah macam kat Indonesia dah, orang jual makanan kerepek, orang jual jeruk, orang jual air. Saya tak menghina mereka, tapi saya faham mereka pun tengah struggle. So bila keadaan ini berlaku, sebenarnya kami sebagai seorang usahawan pun akan terjejas sebab kuasa membeli belah makin kurang. Dan saya pun tak menyalahkan kerajaan dalam cerita ni. Saya pun tak nak menyalahkan sesiapa. Mungkin nasib kami macam ni. Sebab tu bila kita compare, contoh negara Singapura dulu kita punya duit baru 2.5, 3.5. Sekarang ni berapa banyak dah, nak kat 4 dah. So kan, you faham tak, kami ni tak tahulah nak kata betapa susahnya. 80%, 70% terpaksa orang duduk KL terpaksa pindah balik kampung, tak boleh nak sewa rumah. I see. Apa namanya, orang terpaksa langgar, orang kata langgar PKP ni sebab dia orang bukan nak kaya raya tau, dia orang nak sok nasi je pun tak lepas. Dan bila saya buat macam nak membantu orang, saya nak membantu, saya kata saya nak bantu, nak bagi beras, nak bagi kicap. Saya mungkin boleh bantu dalam 300 orang, tapi yang memohon, yang bertunggu depan office saya lebih daripada 10,000 orang. You just beras, Milo, you bayangkan. Dan hari-hari saya akan dapat DM, bantulah saya, saya nak pampers, bantu. Dulu saya akan cakap, you pemalas. Dulu saya akan cakap begitu. You tak rajin, you tak apa. Tapi bila saya pergi dekat, dulu you duduk kondo, you bukan duduk rumah flat, duduk kondo, you takkan nampak orang kondo meniaga jual nasi goreng, jual rojak. Now you turun kondo, bawah you macam rumah setenggan. Dah berbeza. Allah. Ya, Malaysia dah macam tu. So bila saya ke office saya sendiri, depan tu ada 1-2 gerai je sebelum COVID. Sekarang dah macam pasar malam. I see. Sebab apa? Orang yang bergaji 3-4 ribu dulu makan dekat restoran. Now ekonomi very bad, barang begitu mahal, orang yang kerja mewah-mewah dah tak mampu makan kat restoran, diorang makan kat tepi jalan. Nak RM5, RM4 yang paling murah diorang beli. It's very struggle. Malaysia sekarang ni sedang mengalami, orang kata kejatuhan yang teruk. So kami terpaksa struggle. Datuknya bisnes daripada segi business very bad. Orang kat sini memang sedih. Bila you keluar, you akan nampak muka orang semua sedih tau. You nampak air muka orang macam dah tak ceria. I see. You just imagine, kami PKP 2 years. Kalau you accident, kena kepala you, you takkan mati sekarang. Esok you akan lebam kan? You akan lebam, you akan sakit. Lepas 3-4 hari baru sakit. Inilah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang dah struggle 2 tahun. Faham. You just imagine, it's not bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Dan yang kena buang kerja, yang kena berhenti kerja, yang bankrupt gulung tikar, yang diorang declare baru 1 juta. Tapi sebenarnya 10 kali lipat. I see. Wow. Yes. Wow. Dan kalau you nak tahu, dekat hospital, I lalu ke hospital, kerajaan pun dah buat yang terbaik, terlalu banyak COVID, sampaikan pesakit yang sakit COVID duduk kat rumah, dah tak boleh pergi hospital, melainkan you dah critical. And then yang paling sedih sekali, hospital kerajaan hanya boleh ambil COVID, kalau yang lain-lain semua kena pergi swasta. What do you expect? Orang biasa yang tak ada duit nak pergi swasta. Kalau you tak teruk, you duduk rumah saja. Unless you viral, and then orang akan datang. Adakah harga makin lama makin naik untuk ambil kesempatan ke macam mana? Dia macam ni tau. Duit Malaysia sama. You dengar gaji RM2,000. Tapi bila COVID, benda tak boleh datang, transport susah nak datang, benda semua nak mahal, tak boleh keluar pun boleh tapi tak boleh datang negeri. So benda semua mahal. Ayam mahal, sayur mahal, apa semua mahal. Kenaikan sebab tu kan dalam berapa kenaikan dia? Kalau contohnya ayam tu. Contohlah kan ikan kembung lah, kita cerita ikan kembung. Dulu RM13, sekarang RM18. Ya, dah jadi mahal. So contohlah, dulu saya ada beratus kedai rumah sewa. Dulu orang afford nak bayar 1,500. Sekarang ni kondo nak minta 800 sebab orang kata duit tak ada. I see. Wow. So memang struggle. Sebab tu sometimes I tengok
nak bantu Syria, nak bantu, I tak halang. Tapi sebenarnya Malaysia ni yang kena bantu. I see. Betul. You cerita pasal siapa ni? Cakap pasal Syria tiba-tiba cakap pasal overseas ya. Negeri Arab sana. Sebab I tengok banyak orang kaya-kaya ke, orang famous. Dia nak bantu orang kat luar. You tahu tak, orang kat Malaysia sekarang ni, saya duduk dekat tengah-tengah bandar, pavilion. Bawah rumah saya ni terus pavilion. Dekat bawah rumah tu yang minta sedekah bukan orang Indonesia, bukan orang Myanmar, bukan orang Thailand, orang Malaysia. Macam ni dia duit. Aduh. Dengan cerita pasal pavilion ni pula ni, kenapa you duduk seorang-seorang kat pavilion? Family mana family? Nampak? Saya sedang keadaan sedih. Syukurlah hanya saya tahu hidup ni kan sebenarnya. Sebenarnya kan hidup ni kita tak akan lari daripada masalah. Kadang-kadang kita akan merasakan seronoklah jadi Datuk Ali Shukri, kaya raya, ada rumah banglo, ada kereta besar, ada Ferrari, ada Rolls Royce, ada bodyguard, ada pekerja. Tapi saya kekurangan masa, saya kekurangan jiwa saya kosong, dan orang hanya nampak indah. Sebab tu bila anda nak melihat orang lain hebat, sebenarnya ada sisi hebat juga yang orang tu tak akan dapat dekat tempat anda. Dan ada benda yang happy yang orang lain tak akan happy. So dalam satu tahap saya belajar. Dulu saya selalu nak, orang tu naik kereta Mercedes, aku pun nak naik kereta Mercedes. Bila aku dapat kereta Mercedes, orang tu naik Ferrari, aku nak naik kereta Ferrari. Sebenarnya manusia tak pernah cukup. Manusia tak akan puas apa yang dia ada. Dan apa yang saya belajar hari ni, daripada saya tak ada kereta, saya jalan kaki, saya naik taksi, sampailah saya ada rezeki apa yang saya ada. Banyak yang saya belajar. Hargai benda yang you ada dan make it happy every moment yang you lalui. Sebab every moment itu adalah experience yang you tak akan lupa sampai bila-bila. Dato' Alif Shukri, kita berehat seketika. Satu kata-kata yang pasti membakar semangat pendengar kita yang dalam lingkungan bermasalah dan seumpamanya. Kita kembali dengan lebih banyak lagi soalan bagi sesi terakhir sejurus lepas ini. Jangan ke mana-mana.